Islam dan Sains tahun 1. Sebelum kita mulakan pelajaran, mari kita lihat keindahan alam ciptaan Allah. Di muka bumi ini kita dapat lihat langit terbuka luas, laut terbentang menutupi bumi, deruan ombak memukul tepian pantai. Bunga-bunga mekar cantik, tumbuh-tumbuhan tumbuh menutupi bumi. Selain manusia, Allah juga menciptakan haiwan dengan pelbagai jenis. Mereka bebas hidup di alam ini. Burung-burung terbang bebas di langit biru. Haiwan-haiwan liar hidup di tempat tinggal mereka tanpa mengganggu manusia. Ketika malam, kita dapat lihat langit yang indah dihiasi bulan dan bintang. Tanpa kita sedar, bumi yang kita duduki berputar mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Keseluruhan alam ini diciptakan oleh Allah. Allah menjadikan alam ini sebagai bukti kekuasaan dan kebesaran Allah. Mari kita sebut Subhanallah atas segala kebesaran ciptaan Allah. Baiklah, mari kita buka buku teks Akidah muka surat 34. Islam dan Sains. Sains di sini membawa maksud alam. Apa itu alam? Pengertian alam. Alam ni dari segi bahasa bermaksud petunjuk, bukti atau tanda. Dari segi istilah pula bermaksud makhluk yang diciptakan oleh Allah yang ada di langit dan bumi. Jadi alam ni adalah semua makhluk, semua kehidupan yang dicipta oleh Allah, itu nama dia alam. Sama ada dia berada kat langit, dia berada kat bumi ataupun dia berada dekat alam semesta, itu juga dinamakan alam. Alam ini bersifat sementara. Fana, kita panggil fana, iaitu sementara. Maksudnya, satu hari nanti alam ni semua akan musnah. Alam merangkumi manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, binatang dan matahari serta segala planet di langit. Okay, alam ni termasuk manusia, haiwan yang macam Ustazah tunjuk tadi. Ada haiwan, ada tumbuhan, ada planet, ada matahari, ada bumi. Itu semua dipanggil alam. Kalau kamu semua nak tahu, alam ni terbahagi kepada dua. Ada dua alam. Yang pertama, alam nyata. Yang kedua, alam ghaib. Alam nyata juga dipanggil alam musyahadah, iaitu alam dunia yang boleh dilihat dengan mata kasar, sama ada di muka bumi juga di langit seperti gunung ganang, bintang dan matahari. Jadi alam nyata ni alam yang kita boleh lihat. Kita boleh lihat sendiri dengan mata kita. Bintang kita boleh lihat, matahari kita boleh lihat, hidupan-hidupan kita boleh lihat dengan mata. Alam ghaib pula ni macam mana Okey, alam ghaib adalah alam yang tidak boleh ditanggapi oleh akal dan panca indera manusia, tetapi dapat difahami dan diyakini dengan keimanan yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti syurga dan neraka, malaikat dan jin. Maksudnya alam ghaib ni kita tak boleh nak tengok. Mata kita tak boleh nak tengok, tangan kita tak boleh nak merasa, tapi kita boleh tahu alam ghaib ni, kita faham, kita yakin. Dia kena ada keyakinan dan kefahaman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga dan neraka ni kita boleh nampak tak? Malaikat dengan jin kita boleh nampak tak? Tak boleh kan? Tapi macam mana kita nak percaya?
Macam mana kita tahu syurga dan neraka ada? Malaikat dengan jin tu ada? Macam mana? Kita boleh tahu, kita boleh faham bila kita beriman kepada Allah. Kita percaya Allah menciptakan syurga, Allah menciptakan neraka, Allah juga menciptakan malaikat. Dalam rukun iman kan ada beriman kepada malaikat. Walaupun kita tak nampak malaikat, kita kena beriman bahawa malaikat tu ada. Kalau syurga dengan neraka ni, kita boleh tahu, kita boleh yakin syurga dan neraka ni ada sebab Allah kata kalau kita buat baik dekat dunia, kita akan masuk syurga. Kalau kita buat tak baik, kita buat kejahatan dalam dunia, kita akan masuk neraka. Itu adalah alam ghaib, alam yang kita sendiri tak dapat nampak, alam yang kita tak dapat nak rasa sekarang ini. Dalam Al-Quran Allah ada sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Dalam ayat ni Allah kata, Allah ni yang menciptakan semua benda yang berada di langit dan di bumi, Allah yang ciptakan. Bila Allah nak ciptakan sesuatu, Allah cuma berkata macam ni, kun, jadilah engkau. Lalu jadilah apa yang Allah ingin ciptakan. Ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah yang boleh menciptakan apa sahaja di muka bumi ini. Mari kita tengok pula ciri-ciri kejadian alam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang untuk manusia bekerja, malam untuk berehat. Okay, Allah ciptakan ada siang, ada malam. Cuba kalau Allah ciptakan malam sahaja. Macam mana kamu semua nak sekolah? Macam mana mak ayah kita nak bekerja? Kalau Allah ciptakan siang sahaja, bila kita nak rehat? Jadi Allah ciptakan siang dan malam. Yang kedua, kejadian manusia daripada tanah, malaikat daripada cahaya, dan jin daripada api. Allah ciptakan manusia, malaikat dengan jin daripada sumber yang berlainan. Manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, dan jin daripada api. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk berpasangan seperti lelaki dan perempuan untuk saling mengenali dan saling membantu. Jadi Allah ciptakan manusia ni berpasangan, ada lelaki, ada perempuan. Kenapa Allah ciptakan berbeza lelaki dan perempuan? Supaya saling membantu dan saling melengkapi antara satu sama lain. Lelaki biasanya mencari rezeki, membuat kerja-kerja yang berat, membantu atau melindungi keluarga, itu lelaki. Kalau perempuan seperti mak kamu melahirkan ni bukan kerja lelaki. Lelaki tak boleh mengandung dengan melahirkan anak. Itu hanya dilakukan oleh perempuan. Perempuan juga menjaga anak, beri makan, memasak, mengemas rumah, itu adalah perempuan. Jadi lelaki dan perempuan saling membantu dan saling melengkapi. Kita tengok pula hikmah penciptaan alam kepada manusia. Kenapa Allah ciptakan alam ni untuk manusia? Yang pertama, sebagai tanda bahawa Allah Maha berkuasa dan Maha mengetahui segalanya. Allah ciptakan alam ni merupakan satu tanda
tanda supaya kita ni tahu yang Allah ni berkuasa dan Allah ni tahu segala-galanya. Yang kedua, supaya manusia boleh mengambil manfaat daripadanya seperti air hujan. Dekat alam ni Allah ciptakan semua benda ni ada kegunaannya. Daripada air hujan kita boleh tadah, boleh pakai. Daripada haiwan kita boleh guna untuk makanan. Seterusnya, memberi kebebasan kepada manusia melakukan apa sahaja berdasarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi adanya alam ni, manusia ni bebas nak melakukan apa saja berdasarkan syariat Allah. Okey, bila kita tengok alam, manusia ni boleh mengkaji alam, sebab apa turunnya hujan. Daripada alam ciptaan Allah ni, kita boleh ambil kesempatan untuk menyaksikan keindahan alam di tempat lain. Sebagai contoh, dekat Malaysia ni ada salji tak? Tak ada kan? Jadi, kita boleh ambil peluang, kita boleh pergi ke negara-negara lain untuk menyaksikan keindahan alam. Untuk menyaksikan juga keindahan tempat-tempat yang bersalji, tempat-tempat yang dipenuhi gurun pasir. Ada. Sebenarnya, ke mana pun kita pergi, di mana pun kita tinggal, kita tetap dapat melihat kebesaran alam ciptaan Allah. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank Him for everything. Surrender to only Him with all our lives. Allah.